Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita jumpa lagi pada hari ini walaupun secara maya, tapi kita sama-samalah kita anggap ni sebagai satu ujian dan kita sambung kita punya pelajaran untuk hari ini. Baik, kita sambung semula pelajaran kita pada minggu lepas, sifat-sifat Allah As-Sama'. Minggu lepas Ustaz ulang sikit, kita dah belajar mengenai, kalau tengok buku teks kan, muka surat 69, kita dah belajar 69, 70 macam apa maksud As-Sama'. Okey, maksud As-Sama' dan dalil sifat Allah As-Sama'. Okey. Ingat lagi kan dalil Allah? Ni tengok pada muka surat 71 tu, wallahu samiun alim, tu dalil nakli, dan dalil akli dia Allah memiliki sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Mustahil Allah itu bersifat kekurangan ya. Baik, ingat lagi kan As-Sama' ni maksud apa? Maksudnya Allah Maha mendengar. Okey, baik, hari ni sikit lagi kita nak masuk apa yang perlu kita faham mengenai sifat As-Sama' Allah ni, iaitu kesan beriman dengan sifat As-Sama'. Okey, kalau kamu tengok buku teks muka surat 72 okey, boleh buka sama-sama. Okey, kesan meyakini Allah bersifat As-Sama'. Di mana kita ketahui As-Sama' Allah ni Allah Maha mendengar. Okey, jadi mustahil Allah itu tidak boleh mendengar, tidak mendengarlah. Dan pendengaran Allah itu tidak terbatas. Macam mana Ustaz dah bagi latihan minggu lepas kan, kalau kamu buat sikit latihan dekat Google Form tu, sifat Allah berbeza dengan sifat manusia. Pendengaran Allah berbeza dengan pendengaran manusia. Okey, pendengaran Allah tu tidak terbatas. Tapi kalau kita manusia, terbatas kita punya pendengaran. Kita hanya boleh mendengar bunyi-bunyi yang dekat kan, bunyi-bunyi yang tertentu kita tak boleh dengar, bunyi-bunyi yang halus lah kan, contohnya bunyi binatang ke kita boleh dengar. Tapi Allah Maha mendengar, segala semuanya Allah Maha mendengar. Baik, hari ini kita nak belajar kesan meyakini sifat Allah As-Sama'. Baik, kita tengok pada yang atas tu. Yang pertama kesannya iaitu menjaga pertuturan dan bisikan hati. Baik, bila kita tahu Allah tu Maha mendengar kan, kita hendaklah yang pertama kesan dia, apa yang kita boleh buat ataupun apa yang kita boleh faham dengan sifat yakin kita Allah bersifat Maha mendengar ni, iaitu yang pertama kita menjaga pertuturan dan bisikan hati kita. Jangan kita cakap sebarangan. Tak boleh cakap sebarangan kan, tak boleh mengumpat dan sebagainya lah. Tak boleh membuat perkara-perkara yang tidak baik. Okey, terutamanya dari segi pendengaran pertuturan dan bisikan. Ni kita tak kan, si nak orang tu buat salah sikit kita nak kutuk dia lah, nak umpat dia lah dan sebagainya. Tak boleh lah macam tu. Okey, sebab Allah tu Maha mendengar. Okey, yang kedua, tengok gambar orang yang tengah doa tu. Yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Kenapa sentiasa berdoa? Sebab Allah tu Maha mendengar doa kita. Setiap doa yang kita baca, walaupun banyak mana pun manusia ni kan, Allah Maha mendengar. Nabi sendiri pun berdoa. Nabi sendiri pun berdoa. Orang yang susah pun berdoa. Orang yang kaya pun doa. Jangan kata aku dah kaya, aku tak nak doa lah, aku dah ada semua. Aku dah ada semua harta, apa benda yang aku nak aku dapat, tak nak doa. Jangan. Okey, sebab rahmat Allah tu banyak. Okey, meluas. Dan bala Allah pun luas. Jangan anggap kau kaya, kita kaya. Jangan anggap kita kaya, kita boleh selamat daripada azab Allah dan sebagainya. Nauzubillah. Semoga kita dijauhkan daripada azab Allah lah. Baik, seterusnya, menjadikan bacaan yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai satu amalan. Bila kita tahu Allah Maha mendengar, Allah mendengar apa yang kita baca, apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, jadi kita jadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan seharian. Okey, macam mana? Baik, seperti mana
yang kita selalu buat lah, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir ni sebagai satu amalan. Baik, bermula minggu ni juga macam mana yang kamu dah dapat jadual, kita ada tasmik, okay? Kita ada jadual kita dalam jadual terbaru kita ni ada tasmik. Jadi tasmik tu salah satu cara kita nak sentiasa mengingat Al-Quran lah, baca Al-Quran. Jadi nanti Ustaz akan bagi form dia untuk tasmik tu. Kamu mulai hari ni ke, ataupun siapa yang dah selalu buat tu kan, dah setiap minggu buat, setiap hari mengaji tu, alhamdulillah lah. Cuma kamu kena rekodkan lah. Kamu akan tekan link nanti Ustaz bagi tu, tu batu tasmik nantilah kan. Jadi kamu akan isi form tersebut, beritahulah kamu dah muka surat berapa, kalau yang dah Quran juzuk berapa, muka surat berapa. Kalau masih Iqra' lagi pun boleh beritahu dalam tu pun Ustaz sediakan form tu, Iqra' berapa dan muka surat berapa, dan kamu boleh record. Siapa yang berkesempatan nak record bacaan tu kan, baca depan ibu ayah ke, depan ustaz ke apa ke, boleh record bacaan tersebut, record suara pun tak apa. Nanti send personal kat ustaz lah, ataupun nanti ustaz akan bagi tahu secara lanjut lah dalam waktu tasmik. Tersesat waktu tasmik kita bila 6 UKM waktu tasmik hari Jumaat. Jumaat pagi tu ustaz akan bagi form dia kan, kamu boleh isi dan kamu boleh mula dah tasmik ni. Dah boleh mula untuk baca Quran dan sebagainya. Yang dah mula tu alhamdulillah, yang belum mula tu tolonglah, Ustaz minta tolong. Sebab ini salah satu cara kita tak nak lupa Quran Iqra' kita. Okay, kalau lama cuti sekolah nanti kan, termasuklah cuti sekolah bulan 12 tu hari, dah lama nanti kita lupa dengan alif bata kan. Kalau tahun 1 2 3 alif bata lah, kalau kamu Iqra' Quran kan. Baik. Seterusnya kita sambung sikit lagi. Menjauhkan apa kesan Allah, kita yakin Allah ni sifat as-sama', menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Ni sama dengan yang satu tadi lah, cuma dia perincikan. Maknanya kita menjauhi sifat ataupun perkataan-perkataan yang mendatangkan maksiat, terutama perkataan maksiat melalui mulut. Kan kita mengumpat, kita kutuk orang, keji orang, kita marah orang kan tanpa sebab. Okay, marah ni pun bukanlah kata semua boleh marah. Marah ni bersebab lah kan. Kalau orang tu tak buat salah, marah apa kan. Jadi kita bila kita tahu Allah bersifat as-sama', maha mendengar ni, so kita jagalah pertuturan kita. Kita yakin Allah maha mendengar, so kita dengan automatik kita akan jaga pertuturan kita. Kita nampak kita tahu Allah ni maha mendengar. Kalau kita cakap atau membuat benda-benda yang keluar ke benda-benda yang tak baik kan, Allah ni maha mendengar walaupun kita tak nampak Allah di mana kan. Baik. Jadi kamu ataupun kita sama-samalah kita muhasabah diri kita, menjauhkan sifat maksiatnya, maksiat lidah lah terutamanya. Baik. Dan yang terakhir, hidup diberkati Allah. Jadi kita tahu Allah sifat tak ada kekurangan, sifat as-sama', maha mendengar, so hidup kita akan lebih diberkati oleh Allah. Allah akan beri rahmat kita, berkat hidup kita, walaupun contoh hidup kita tak kaya dan sebagainya, tapi hidup kita sentiasa aman, selesa, jauh daripada masalah. Tu rahmat Allah lah, berkat Allah lah tu. Kan? Okey. Kita tak lupa Allah, insya-Allah Allah pun tak lupa kita. Baik, sebagai rumusan dia sebelum saya mengakhiri ni, okey. Kita mestilah membuktikan keimanan kepada Allah yang Maha mendengar dengan sentiasa menjaga pertuturan dan bisikan hati. Dan kita, ni berumusan pada Ustaz sendirilah. Dan kita sebagai umat manusia, sebagai orang Islam, okay, hari ni kita diuji banyak perkara. Kita diuji dengan penyakit COVID-19 ni, dengan keadaan cuaca kita yang tak menentu dan sebagainya kan. Itu baru lepas banjir dan sebagainya, baru lepas hujan, ni panas pula sekarang ni kan. Jadi kita banyakkan berdoa lah. Ni pun yang ada yang ada tadi kita baca pun sentiasa banyak memohon doa. Kita doa moga keselamatan kita, Allah Ta'ala jaga keselamatan kita, kita berkat dunia kita akhirat, selamat dunia akhirat. Semoga kita akan berjaya cemerlang di dunia dan di akhirat. Baik, yang terakhir, selepas ni Ustaz akan bagi ataupun Ustaz bagilah latihan latihan kesan beriman tu. Latihan kesan beriman dengan sifat as-sama'. Baik, latihan ni
Latihan ni Ustaz akan bagi dalam WhatsApp group tu. Okey, kamu boleh tengok dan salin dalam buku tulis yang Ustaz kata tu. Salin dalam buku tulis dan kamu buatlah. Okey. Kamu buat bulatkan kesan beriman. Bulatkan mana yang terlibat lah. Kesan beriman, sifat Allah bersifat as-sama. So bulatkan, kemudian nanti boleh tampal dalam buku teks, buku tulis lah. Yang salin tu terus salin pun boleh. Okey. Baik, apa yang baik pada Allah dan apa yang buruk pada kelemahan Ustaz. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.